Berkuatan kuasa mempersilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat pendaftaran pada QR code dan link yang telah disediakan. Saya perjelaskan di sini bagi tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ke Mesyuarat Agung KIBG pada kali ini. Anda boleh scan pada link kehadiran ibu bapa yang terpapar di belakang saya ini pada paparan background, dan anda boleh melihat link kehadiran dalam in-call message yang akan sentiasa diberikan oleh guru yang bertugas. Mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk menutup mikrofon sepanjang berlangsungnya mesyuarat agung ini. Kerjasama tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekalian amat kami harapkan dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Hadirin yang dihormati, marilah kita sama-sama berdiri bagi menghormati nyanyian lagu negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Kamil Suhaimi bin Muhammad Yusof, Pengetua SNK Toh Indra Wangsa Ahmad. Yang berusaha Encik Hafiz Nordin bin Maknur yang dipertua PIBG SNK Toh Indra Wangsa Ahmad. Yang berusaha Encik Hafiz Nordin bin Maknur yang dipertua PIBG SNK Toh Indra Wangsa Ahmad. Yang berusaha Encik Sohaili bin Maknur, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Encik Nur Azwan bin Musa, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Maizatul Syida binti Muhammad, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Encik Muhammad bin Osman, Guru Penolong Kanan Petang. Guru-guru kanan, ahli jawatan kuasa PIBG, ibu bapa dan hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang Maha Esa kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita dapat bersama-sama pada pagi ini bagi menjayakan Mesyuarat Agung KIBG kali ke-49 peringkat sekolah bagi tahun 2022 secara dalam talian. Majlis merakamkan sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ibu bapa dan para tetamu yang sudi hadir bersama-sama pada pagi ini. Mesyuarat PIBG kali ini menjadi medan pertemuan walaupun secara maya, percambahan idea, maklum balas dan pandangan bagi meningkatkan kemenjadian pelajar-pelajar SMK Tiwa di samping kemajuan sekolah dari pelbagai aspek. Jangan ditadah penuh inayah, majlis dibuka penuh rahmatnya. Mohon keberkatan serta hidayah. Semoga majlis lancar dan jaya. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita bermunajat, memohon berkat agar segala urusan mendapat rahmat. Untuk itu, mari sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Encik Ashrafi bin Encik Hassan. Dipersilakan.
Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Kita mulakan doa kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, berkati dan rahmatilah Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Tuan Hidra Bangsa Ahmad Batu Gajah kali ke-49 ini. Satukanlah hati-hati kami dalam usaha mendaulatkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Kukuhkanlah kesatuan dan kerjasama antara kami demi merealisasikan visi dan misi sekolah kami yang kami cintai ini. Teguhkanlah muafakat dan eratkan silaturahim sepanjang kami bermesyuarat. Hindarilah kami daripada api permusuhan, dendam, kesumat, pertelingkahan pendapat dan anasir-anasir negatif yang merosakkan perpaduan kami. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat. Berkatilah usaha-usaha kami di dalam menjadikan sekolah ini sekolah yang cemerlang, gemilang dan terbilang, disegani dan dihormati, yang melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Perbaikilah segala kesilapan kami, jernihkanlah hubungan antara kami, jinakkan dan lembutkanlah hati-hati kami, dan tunjukkanlah kami jalan yang membawa keselamatan dan keharmonian dalam menyelesaikan masalah yang timbul antara pihak pentadbir, guru-guru dan juga ibu bapa penjaga di sekolah ini. Ya Allah, Ya Fattahu, Ya Alim, kurniakanlah kepada kami kebijaksanaan di dalam mengurus dan mentadbir persatuan ini. Hiasilah diri kami dengan sifat mahmudah dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan perelokkanlah diri kami dengan kesejahteraan. Allahumma ja'al jamana haza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'nahu wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Ashrafi bin Cik Hassan atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Sedikit makluman kepada semua, berikut adalah agenda mesyuarat kita pada pagi ini, di mana kita akan mulakan dengan yang pertama, ucapan YDP PIBG, yang kedua, ucapan pengetua, yang ketiga, pembentangan dan pengesahan minit mesyuarat agung kali ke-48, yang keempat, perkara berbangkit, yang kelima, pembentangan dan pengesahan laporan kewangan 2021, yang keenam, perbahasan usul atau cadangan, yang ketujuh, pembubaran jawatan kuasa PIBG sesi 2021-2022, yang ke-8, pelantikan AJK PIBG sesi 2022-2023, yang ke-9, hal-hal lain, yang ke-10, ucapan penangguhan dan majlis bersurat. Hadirin sekalian, bunga melati di luar pagar, dibawa gadis ke hujung kota. Bacaan doa telah didengar, dengarkan pula YDP berbicara. Bagi meneruskan atur cara majlis pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Encik Hafiz Nordin bin Maknur yang di-Pertua PIBG SMK Tuh Indra Wangsa Ahmad untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dan laporan tahunan PIBG bagi sesi 2021-2022. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik kami Suhaimi bin Muhammad Yusof, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Indra Wangsa Ahmad. Penolong kanan pentadbiran Encik Suhaili bin Muhammad Noor. Penolong kanan Hal Ehwal Murid Encik Nur Azwan bin Musa. Penolong kanan kurikulum Puan Mazitul Syida binti Muhammad. Guru-guru kanan, guru-guru warga pendidik SMK Tiwa serta AJK PIBG bagi sesi 2021 dan 2022. Para ibu bapa dan penjaga yang hadir di platform maya yang dikasihi sekalian, syukur Alhamdulillah sama-sama dapat kita berkumpul pada pagi yang barakah ini. Saya ingin memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya dapat kita bertemu dalam majlis amat bermakna ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih pada semua AJK PIBG yang telah sama-sama bekerja dan berusaha membantu pihak sekolah dalam pelbagai program. Saya mewakili semua AJK PIBG akan terus menyokong segala program yang dianjurkan oleh pihak sekolah bagi memacu percemerlangan pelajar sekolah ini. Hadirin dan hadirat sekalian, mesyuarat kita pada hari ini bukan sahaja diadakan bagi memenuhi takwim sekolah secara tradisi semata-mata, tetapi objektif yang lebih penting dan utama adalah untuk kita bersama-sama berkongsi maklumat dan fikiran bagi kecemerlangan anak-anak kita dalam menuntut ilmu. Tanpa kerjasama antara guru dan ibu bapa, mana mungkin kecemerlangan sesebuah sekolah itu dapat melonjak dengan jayanya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama pada hari ini berbincang dan mencari kata sepakat demi kepentingan dan masa depan anak-anak di sini. Kami AJK PIBG sesi 2021-2022 telah cuba untuk menjalankan tugas kami dengan cara yang terbaik dalam segala tindakan kami. Kami sentiasa memikirkan kepentingan dan kebajikan anak-anak kita. Di sekolah ini khasnya, sumbangan tuan-puan telah digunakan dengan sebaiknya untuk membantu program-program sekolah yang bertujuan meningkatkan pencapaian pendidikan dan sasiah anak-anak kita di sekolah ini. Tuan-tuan boleh melihat slide atau jadual mesyuarat agung kali ini yang mana terdapat di dalamnya mengenai aktiviti PIBG dan sumbangan PIBG pada pihak sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, sesi 2021 dan 2022 telah bermula pada 26 September 2021. Sepanjang sesi ini, PIBG SMK Tiwa telah banyak memainkan peranan dalam membantu pihak sekolah menjalankan pelbagai program. Sepanjang sesi ini disebabkan pandemik COVID-19 yang telah melanda negara, PIBG SMK Tuh Indra Wangsa Ahmad hanya dapat mengadakan mesyuarat PIBG sebanyak 2 kali bagi membincangkan pelbagai perkara berkaitan dengan kemajuan dan kebajikan para pelajar. Tarikh mesyuarat AJK PIBG Tuh Indra Wangsa Ahmad sesi 20, 21 dan 22 telah diadakan buat kali pertama pada 27 Januari 2022. Manakala mesyuarat kali kedua telah diadakan pada 11 Mei 2022. Pada sesi ini juga, program PIBG sempat dilaksanakan adalah seperti mesyuarat AJK PIBG 2021, iaitu keceriaan bilik kesihatan, menyewa kanopi untuk penggunaan pelajar menunggu ibu bapa, memberi peralatan untuk SOP COVID-19, pemberian hadiah persaraan pada guru-guru yang bersara dan juga membeli termometer infrared. Selain itu, program akademik yang dijalankan adalah sumbangan modul kejuruteraan akhir tingkatan 5 bagi mata pelajaran matematik tambahan, kesusasteraan Melayu, perniagaan, fizik. Juga turut diadakan program perkampungan ilmu maya bagi subjek perniagaan. Begitu juga penggunaan bahan photostat, bahan PDPC kepada pelajar juga diteruskan bagi memudahkan para pelajar membuat ulang kaji dan meningkatkan tahap pencapaian akademik pelajar dalam semua subjek yang diambil. Memandangkan tempoh sesi 2021 dan 2022 agak pendek, iaitu dari bulan September 2021 hingga Mei 2022, membataskan aktiviti untuk dilaksanakan. Tambahan pula,
kekangan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan pandemik COVID-19. Namun secara sedaya upaya pihak kami merancang untuk aktiviti anak-anak didik mengikut kesesuaian masa. PIBG telah meneruskan kesinambungan aktiviti untuk kecemerlangan pelajar sama ada dalam bidang akademik mahupun kurikulum seperti mengadakan beberapa siri kelas tambahan bagi kelas-kelas peperiksaan dan membantu dari segi kewangan dalam menyediakan bahan-bahan bercetak yang diperlukan untuk memantapkan pembelajaran murid-murid pelajar sekalian. Selain itu, PIBG juga membantu memberi sumbangan kepada pihak sekolah dalam menampung pembelanjaan membawa murid untuk menyertai pelbagai pertandingan mewakili sekolah sama ada di peringkat daerah mahupun di peringkat negeri. Saya tahu bukan sedikit duit guru sekolah-sekolah ini yang dilaburkan untuk kecemerlangan anak-anak di sini. Terutamanya guru-guru yang membawa murid-murid untuk menyertai pelbagai pertandingan mewakili sekolah. Semoga dengan sumbangan yang diberikan oleh PIBG dapatlah mengurangkan sedikit bebanan pada guru-guru. Sehubungan dengan itu, saya mengambil kesempatan ini menyeru ibu bapa yang dermawan atau yang berkemahiran dalam bidang tertentu tampil memberi sumbangan membantu pihak sekolah dalam menentukan penerusan kecemerlangan pendidikan di sekolah ini. Di samping kemajuan akademik, PIBG juga sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah dalam memastikan pembangunan sasiah pelajar agar anak-anak kita meneruskan kehidupan mereka dalam era kecanggihan teknologi yang penuh dengan cabaran. Mudah-mudahan impian kita sebagai ibu bapa untuk melihat anak-anak kita berjaya menjadi insan cemerlang tercapai selaras dengan visi dan misi SMK Tuh Indra Wangsa Ahmad. Tuan-tuan, ibu bapa, JK dan guru-guru, tugas dan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa dan guru semakin hari semakin berat pada zaman yang kian mencabar ini. Realitinya, tugas kita sebagai ibu bapa tidak seperti zaman kita dahulu, yang mana ibu dan ayah kita mendidik kita untuk membolehkan kita mengamalkan corak didikan ibu bapa kita dan guru masa lalu bukanlah perkara mudah, terutamanya pada tahun yang mendatang ini. Adakah kerana zaman berubah dan sistem pendidikan ataupun sememangnya kesilapan itu datang dari ibu bapa kita dalam mendidik atau mengajar dan mengasuh anak-anak. Begitu juga dengan hal-hal disiplin. Pada zaman sekolah rendah dan kita menempuh alam remaja. Jika tanpa bimbingan yang sempurna bermula dari institusi keluarga dan disokong oleh sistem pembelajaran dan pembangunan akhlak anak kita di sekolah, sudah tentu lagi cepat anak kita terutama terjerumus pada perkara yang negatif. Oleh sebab itu, hubungan dan kerjasama antara institusi keluarga dan institusi sekolah, hubungan antara ibu bapa, guru-guru perlu dipereratkan dan diambil berat. Terleka atau terlelai salah satu pihak sudah pasti akan menyebabkan ketidaksambungan sistem kehidupan dan pembelajaran pembesaran anak-anak kita. Dalam kedua-dua institusi inilah wujudnya kasih sayang, tanggungjawab, pendidikan, amanah yang perlu dilaksanakan. Para hadirin dan hadirat sekalian, saya percaya dalam kalangan ibu bapa yang kurang memberi kasih sayang dan mengabaikan tanggungjawab dalam mengasuh, mendidik, menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak, dalam arti kata lain terlelai dalam kesibukan hingga terabai amanah sebagai ibu bapa. Tidak kurang juga terlalu memberikan sayang yang melimpah ruah sehingga sanggup menutup kelemahan mereka dengan memberi kemewahan yang berlebih-lebihan kepada anak-anak. Kesannya anak-anak kita tidak mahu berusaha payah, mahu semuanya berada tersedia di depan mata, dan ketika mereka mula dewasa, sebahagiannya sudah mula memijak kepala ibu bapa dan guru-guru. Disiplin anak-anak kita menjadi kacau bilau. Yang rosak mungkin seorang dua, tetapi pergaulan luas dan tempuhan sempurna akan menjadikan rakan-rakan yang lain juga terjerumus. Marilah kita renungkan dan fikirkan, janganlah kita alapa. Saya juga ingin berkongsi, ada rakan-rakan kerja saya yang kadang-kadang tu ada dia cerita kes yang melibatkan kes COVID-19 yang kita hadapi bukan setakat setahun, 2 tahun, hampir 3 tahun. Jadi ada di kalangan-kalangan pelajar
yang berhenti bersekolah kerana hendak membantu keluarga. Ya, benda ni kita tak boleh nak elak sebab kadang-kadang tu ada yang ibu bapa kehilangan pekerjaan, kekurangan pendapatan yang menyebabkan anak-anak turut ingin membantu. Jadi ada, kalau kita lihat daripada dari segi sama dalam bacaan ataupun dalam media masa, banyak menerangkan ratusan pelajar yang berhenti sekolah, baik di sekolah rendah, sekolah menengah mahupun di peringkat universiti kerana ingin membantu keluarga. Niat mereka sudah baik, tapi kita sebagai ibu bapa, jika kita sudah hidup mempunyai ekonomi yang stabil selepas pandemik, kalau boleh kita teruskan pastikan mereka mempunyai ilmu supaya di masa akan datang senang untuk mereka mendapat peluang pekerjaan. Kerana sekarang ni, walaupun kita tahu kenaikan, kerajaan akan mengumumkan kenaikan pada bulan Januari, saya ingat sudah bermula bulan Januari, untuk kenaikan minimum gaji. Jadi walaupun kenaikan sudah boleh dinaikkan, tapi barangan terus meningkat dan bukan senang untuk dapat pekerjaan kerana walaupun dengan 1,500 yang dinaikkan oleh kerajaan, tapi untuk mendapat pekerjaan baik di dalam industri, sama sekali mereka akan minta kita punya background pendidikan, ada SPM. Kalau tak ada SPM, agak sukar walaupun nak kerja di kilang. Jadi pastikan kalau ada anak-anak kita yang keciran atau menangguhkan pendidikan mereka, harap dapat diteruskan supaya sekurang-kurangnya punya SPM boleh dapat masuk untuk bekerja. Okey. Marilah kita renungkan dan fikirkan bersama. Janganlah kita apa dalam perkara ini kerana cabaran pada masa hadapan pasti lebih mencabar. Kalau kita tidak bekalkan mereka dengan ilmu, pendidikan dan disiplin yang sempurna, nescaya kita akan menyaksikan mereka tersasar jauh dari landasan pada satu hari nanti. Guru-guru di SKM Ketiwak ini juga mempunyai tanggungjawab besar mengajar ilmu kepada anak-anak kita. Guru-guru juga mempunyai anak-anak. Jadi dia terpaksa mengajar lebih masa pada pelajar-pelajar, begitu juga dengan anak-anak mereka. Tetapi ini tidak mengurangkan atau melepaskan amanah dan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa dalam mengasuh dan mendidik mereka untuk menjadi anak yang berguna di masa akan datang, baik di dunia maupun di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap kepimpinan PIBG SKM Tiwa yang baru akan dipilih oleh ibu bapa pada hari ini akan sentiasa dapat mencetuskan idea-idea yang lebih baik mengikut keperluan dan perubahan semasa. Apa yang penting sekarang ialah ahli jawatan kuasa yang baru dapat menyokong dan menjalankan aktiviti program untuk ibu bapa dan guru, di samping membantu pihak sekolah dalam membina kemejadian murid sekolah ini. Saya secara peribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada barisan AJK yang lepas kerana memberi sokongan dan juga dapat menghadiri diri dalam mesyuarat-mesyuarat yang dijalankan supaya dapat membincangkan dan juga buah fikiran yang baru. Saya juga merakamkan terima kasih pengarahan kepada semua ibu bapa yang telah memberi kepercayaan kepada kami menerogi PIBG SMK Indra Wangsa Ahmad bagi tempoh tersebut. Semoga usaha ini dapat memperbaiki silaturahim ibu bapa dan guru serta anak-anak kita. Sama-samalah kita berdoa agar PIBG SKMK Indra Wangsa Ahmad akan terus bergerak aktif, membina dan cemerlang untuk tahun-tahun yang akan datang. Dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Hafiz Nordin bin Mat Noor atas ucapan tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, minta jasa baik kepada barisan ibu bapa yang turut bersama dalam mesyuarat agung pada kali ini untuk mengisi kehadiran yang disediakan dalam ruangan mesej dan sila pastikan anda mengisi pada link kehadiran ibu bapa. Dan saya juga minta jasa baik ibu bapa yang tersilap masuk link kehadiran guru, sila daftar sekali lagi di dalam link kehadiran ibu bapa.
Hadirin yang dihormati, atur cara pada majlis pada pagi ini diteruskan lagi dengan mempersilakan yang berusaha Encik Kamil Suhaimi bin Muhammad Yusof, Pengetua SMK Toh Indra Wangsa Ahmad, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Mesyuarat Agung PIBG SMK Toh Indra Wangsa Ahmad kali ke-49. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis, Cikgu Lijawati. Yang dihormati Encik Hafiz Nordin bin Muhammad Noor. Yang di-Pertua Persatuan PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Sekolah Menengah Kebangsaan Toh Indra Wangsa Ahmad Batu Gajah. Yang berusaha Encik Suhaili bin Muhammad Noor, Penolong Kanan Pentadbiran SMK Toh Indra Wangsa Ahmad. Encik Nur Azwan bin Musa, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid yang baru dilantik pada bulan lepas, gantikan Cikgu Zainuddin. Puan Mariatul Syida binti Muhammad, Penolong Kanan Co-Curriculum. Tuan Haji Muhammad bin Osman, Penolong Kanan Petang. Guru-guru kanan, ketua-ketua panitia, guru-guru SMK Toh Indra Wangsa Ahmad, barisan ahli tangkuasa PIBG, seterusnya para ibu bapa yang saya hormati dan anak-anak pelajar yang saya kasihi yang turut hadir dalam mesyuarat yang kita adakan pada hari ini secara maya. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sidang penonton yang dikasihi, syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Setinggi kesyukuran juga tidak terhingga kerana dengan rahmatnya dapat kita bertemu dalam majlis ini walaupun secara maya. Saya berasa amat gembira melihat semangat dan iltizam yang telah ditunjukkan oleh semua pihak dalam melibatkan diri secara bersungguh-sungguh dalam menjayakan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru kali ke-49 tahun 2022. Para hadirin sekalian, saya percaya tuan-tuan, puan-puan telah pun sedia maklum bahawa kerajaan telah pun mewartakan transisi era pandemik daripada era pandemik kepada era endemik, yang mana kita mendapati bahawa penularan wabak COVID-19 ini telah pun bersama kita dan kita masih lagi mengekang penularan gejala ini daripada terus merebak. Sebelum ini, pelbagai aktiviti yang tidak boleh dijalankan lebih kurang 2 tahun kini boleh dilaksanakan melalui kesedaran penjagaan kesihatan secara sendiri. Tidak ketinggalan juga pengoperasian sekolah dengan kebenaran Kementerian Pendidikan Malaysia telah membenarkan sesi pembelajaran bersemuka dijalankan di samping aktiviti yang melibatkan bidang akademik, hal ehwal murid, co-curriculum dan lain-lain lagi turut boleh dijalankan secara bersemuka. Antara pencapaian terbaik kita dalam aktiviti co-curriculum ialah kita telah mendapat penglibatan teramai, iaitu dalam aktiviti Eco Run di peringkat daerah kita selatan, iaitu penyertaan seramai 556 orang pelajar. Dan antara acara yang telah kita jalankan dalam aktiviti co-curriculum pada 21 hari bulan Mei yang lepas, iaitu kita telah pun menjayakan acara sukan merentas desa. Dan saya berharap agar era endemik ini, semua murid, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil peluang kembali melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti
yang dijalankan oleh pihak sekolah. Dan sudah pastilah saya mengharapkan sokongan para ibu bapa dalam menggalakkan anak-anak terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah, terutama sekali dalam aktiviti pembelajaran secara bersemuka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahniah diucapkan kepada semua ibu bapa dan telah memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan hadir ke sekolah untuk menghadiri pembelajaran secara bersemuka setelah sesi persekolahan dibuka hampir bulan yang ketiga. Namun begitu, amat mendukacitakan juga apabila tahap kehadiran murid-murid ke sekolah masih berada pada tahap yang rendah. Pada bulan April 2022, peratusan kehadiran murid hanyalah 82.25% sahaja. Ini jauh daripada sasaran kita iaitu 93.5%. Dan saya amat berharap agar tuan-tuan dan puan-puan dapat menggalakkan anak-anak serta memastikan anak-anak hadir ke sekolah. Antara kekangan, masalah, penyebab punca kemerosotan kehadiran ini ialah para pelajar masih bekerja. Ada yang bekerja dengan JNT, ada yang bekerja di restoran, ada yang bekerja pada pukul 3 habis pukul 12 malam dan berbagai alasan untuk mereka memperoleh duit, wang, poket masing-masing. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, isu murid bekerja ini memberikan impak yang sangat negatif kepada minat murid-murid untuk belajar kerana mereka telah dikaburikan dengan keseronokan mendapat wang. Rata-rata mereka ini telah hilang fokus terhadap pelajaran kerana memberikan tumpuan aktiviti kepada pekerjaan yang mereka lakukan dan seterusnya dapat menjejaskan prestasi akademik anak-anak tuan-tuan sekalian. Justru itu, saya memohon komitmen bersama ibu bapa iaitu tidak menggalakkan ataupun melarang terus anak-anak daripada bekerja. Tambahan pula, jika kita lihat daripada aspek undang-undang, anak-anak masih di bawah umur tidak boleh bekerja khususnya pada waktu malam dan hal ini melanggar peraturan buruh mengikut Seksyen 6.1 atau kanak-kanak dan juga orang muda 1966. Sudah pastilah yang ruginya adalah anak-anak kita kerana pihak majikan mendapat keuntungan apabila memanipulasikan had umur anak-anak ini dan tidak perlu membuat caruman KWSP serta membayar gaji yang setimpal dengan kerja yang dijalankan. Sidang penonton yang dirahmati Allah, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah berusaha untuk memperkasakan hubungan antara ibu bapa dan sekolah di bawah terma baru iaitu penglibatan ibu bapa dalam PIBG dan penglibatan ibu bapa bersama community iaitu PIBK. Yang pertama sekali ialah kategori parenting. Kepentingan antara PIBK dan PIBG ini yang pertama ialah parenting skill iaitu skill keibubapaan. Pihak sekolah mengesyorkan agar ibu bapa menyediakan persekitaran yang sesuai untuk belajar di rumah secara tidak langsung dapat meningkatkan tahap persediaan anak-anak untuk menerima proses pengajaran dan pembelajaran semasa mereka ke sekolah. Samping itu juga, hal ini dapat membantu guru-guru mengetahui latar belakang keluarga dan budaya yang diamalkan dalam sesebuah keluarga itu. Aspek yang kedua ialah berkaitan dengan komunikasi. Hubungan antara ibu bapa dan sekolah
adalah menjamin kecemerlangan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu saya tekankan di sini kita harus mempunyai satu ikatan, mempunyai satu cara untuk berhubung, berkomunikasi supaya perkembangan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dapat kita galakkan lagi dan sebarang masalah boleh diatasi. Sehubungan itu, saya memohon agar kita teruskan cadangan untuk mengadakan WhatsApp ibu bapa Tak adalah banyak. dan Apa nama? guru-guru Jamuan makan bukan pasti sahaja jamuan. menggunakan WhatsApp daripada anak-anak tapi daripada pihak pentadbir, pihak sekolah bersama ibu bapa. Masalah hubungan ini telah saya dapat kesan apabila kita tidak dapat menyalurkan semua peruntukan keuangan, bantuan keuangan awal persekolahan dan pihak sekolah terpaksa memulangkan wang sebanyak 23,250 kepada pihak kerajaan kerana wang tersebut tidak diambil. Manakala peruntukan zakat, pihak sekolah terpaksa memulangkan sebanyak RM5,200 yang mana 26 orang keluarga tidak hadir untuk mendapatkan wang ataupun mengambil wang tersebut di sekolah. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dan pihak ibu bapa yang mana anak-anak tuan-tuan tidak hadir ke sekolah dan tidak sempat untuk mengetahui apa yang berlaku di sekolah. Oleh itu, saya mohon daripada pihak ibu bapa agar dapat berhubung dengan pihak sekolah untuk membolehkan pihak sekolah berkomunikasi secara aktif bersama tuan-tuan dan puan-puan. Kategori ataupun aspek yang ketiga ialah aspek kesukarelawanan, iaitu PIBG dengan persetujuan daripada ibu bapa dan wakil-wakil ibu bapa telah merancang satu aktiviti sukarela di dalam sekolah, di dalam kelas, dan untuk hal itu saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan agar sudi menyumbangkan tenaga menerusi satu program gotong royong yang akan diadakan oleh pihak sekolah bersama dengan pihak Majlis Daerah Batu Gajah serta komuniti ibu bapa dan guru. Satu program gotong royong akan diadakan sebelum kita menyambut acara sukan sekolah iaitu pada 18 hari bulan Jun 2022 bersamaan pada hari Sabtu. Oleh itu, kepada ibu bapa yang mempunyai kelapangan waktu boleh hadir ke sekolah untuk tujuan tersebut. Hal ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara ibu bapa dan guru, memandangkan inilah masanya kita dapat bersama-sama selama 2 tahun ketika menghadapi pandemik COVID-19. Aspek keempat ialah berkaitan dengan kategori pembelajaran di rumah, iaitu pihak sekolah juga amat mengalu-alukan sebarang idea untuk mendorong anak-anak melaksanakan aktiviti pembelajaran di rumah dan juga di sekolah. Anak-anak dapat belajar sepenuhnya dan tidak ketinggalan, tidak tercicir sekiranya mereka hadir ke sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berkaitan dengan bantuan keuangan yang disalurkan oleh pihak kerajaan, saya berharap wang bantuan tersebut dapat digunakan untuk keperluan anak-anak di sekolah. Satu kes yang telah saya lihat iaitu saya begitu tersentuh apabila terjumpa dengan seorang pelajar yang terpaksa berkongsi seluar sekolah dengan adiknya kerana ibu bapa tidak mampu menyediakan seluar sekolah. Maka dengan bantuan daripada PIBG dan juga pentadbir, kita telah pun membeli
sekolah untuk setiap seorang daripada adik-beradik ini. Pada zaman ini, ya, keadaan ini tidak sepatutnya berlaku. Di sinilah saya berharap kepada semua ibu bapa supaya dapat mengutamakan keperluan persekolahan anak-anak khususnya bagi keluarga yang kurang berkemampuan supaya dapat mendapatkan semua bentuk bantuan yang disalurkan oleh pihak kerajaan, pihak zakat untuk keperluan akademik anak-anak anda. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, berkaitan dengan prestasi akademik murid-murid SMK Tun Indrawangsa Ahmad, jadinya kita lihat pada paparan pada telefon bimbit anda, kita dapat lihat bahawa prestasi keseluruhan iaitu grade purata sekolah yang dicatatkan oleh calon SPM 2022-2023 amatlah membimbangkan. Hal ini disumbang lagi dengan ketidakhadiran ke sekolah ketika pandemik COVID-19. Grade purata sekolah yang dicatatkan ialah 7.96. Untuk makluman ibu bapa, grade ini seharusnya mengecil. Kalau dia membesar bermaksud keputusan tidak begitu elok. Kalau dia mengecil, seperti tahun lepas pencapaian kita ialah 5.86. Oleh itu, saya ingin menyeru kepada ibu bapa yang mana anak-anak berada di tingkatan 5 tahun ini, 2022 ini, dapat memberikan perhatian dan bagi kami, pihak guru tingkatan 5 dan semua guru-guru SMP Tiwa ini akan mengadakan pelbagai aktiviti, akan mengadakan kelas-kelas tambahan dan tugas tuan-tuan dan puan-puan ialah memastikan supaya anak-anak tuan-tuan hadir ke sekolah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan kepada paparan pada skrin menunjukkan pelajar kita iaitu yang gagal bahasa Melayu dan sejarah ialah seramai 96 orang dan ini menyebabkan pelajar yang tidak layak terima sijil ialah seramai 193 orang berbanding 257 orang untuk keseluruhan pelajar. Ini merupakan satu cabaran kepada kita semua, kepada ibu bapa, kepada guru, kepada pentadbir untuk meningkatkan lagi pelajar-pelajar lulus dalam SPM tahun 2022 nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, berkaitan dengan sumbangan iaitu dalam bentuk keuangan. Setelah 2 tahun kita tidak menaikkan sebarang sumbangan PIBG, maka saya ingin memberikan kepahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya menyumbang kepada pihak PIBG yang mana keuangan tersebut akan kita gunakan untuk membeli kertas-kertas soalan dan juga menambah kelas-kelas tambahan dan sekiranya cukup peruntukan kita akan membekalkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dengan makanan dan minuman ketika kelas tambahan dijalankan. Oleh itu, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat menjelaskan sumbangan PIBG mengikut jumlah yang dipersetujui pada tahun setelah kita tidak mengutip pada 2 tahun yang lepas. Untuk makluman semua, kutipan pada tahun 2019 hanya seramai 20% saja ibu bapa yang menjelaskan sumbangan tersebut. Dan sumbangan ini amatlah penting untuk membolehkan anak-anak kita mendapat kecemerlangan dalam bidang akademik. Dalam bidang aktiviti co-curriculum pula, setelah kita menjalankan aktiviti kejohanan merentas desa pada 21 hari bulan yang lepas, kita dapat lihat kita mempunyai banyak aktiviti-aktiviti co-curriculum yang akan kita jalankan pada tahun 2022 ini.
Antaranya ialah kejohanan olahraga tahunan pada 24 hari bulan 6 nanti. Yang kedua ialah kursus kegemaran co-curriculum, perkemahan perdana, sambutan bulan kemerdekaan, hari kantin, hari sukan negara dan diakhiri dengan majlis anugerah co-curriculum. Aktiviti ini merupakan platform yang terbaik untuk pelajar-pelajar meningkatkan sasiah dan pengalaman murid-murid. Sehubungan itu, saya berharap ibu bapa dapat memberikan kebenaran dan galakan untuk anak-anak menyertai sebarang aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, sebelum saya mengundur diri, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Jawatan Kuasa PIBG sesi 2021 yang diketuai oleh Encik Hafiz Nordin yang sebenarnya banyak membantu pihak sekolah dalam melancarkan berbagai urusan, khususnya ketika situasi pandemik COVID-19. Sesungguhnya, Barisan Ahli Jawatankuasa PIBG sesi 2021-2022 banyak memberikan idea demi kecemerlangan sekolah selain sentiasa memberi komitmen ketika sebarang majlis mesyuarat dijalankan di sekolah kita. Secara peribadinya, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada yang pertama ialah Encik Hafiz Nordin bin Makno sebagai yang di-Pertua PIBG, Puan Ramlah bin Sa'ad, Puan Rahaziana binti Abdul Rahim, Puan Zuraidah binti Abdul Wahab, Encik Jaya Shankar, anak lelaki Kanapati, Encik Sandaran, anak lelaki Sundaraju, thank you, Puan Nur Dasyah binti Muhammad Akhir, Puan Nur Aslinda binti Abdul Karim, Puan Nur Hafizah binti Fakir Muhammad dan Puan Nur Zaimah binti Zainal. InsyaAllah pada sesi yang akan datang, mesyuarat agung PIBG yang kita akan jalankan secara bersemuka, insyaAllah dapat merancang strategi seterusnya memperkasakan saran program dan sarana ibu bapa dapat direalisasikan. Dengan itu, dengan lafaz suci, Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Mesyuarat Agung PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Tuh Indrawangsa Ahmad kali 49 tahun 2022. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Kamil Suhaimi bin Muhammad Yusof atas ucapan dan kesudian untuk merasmikan Mesyuarat Agung PIBG SMK Tuh Indrawangsa Ahmad kali ke-49. Hadirin yang dihormati, marilah kita bersama-sama menonton video persembahan montaj gambar-gambar aktiviti PIBG bagi sesi 2021-2022. Get ready for the countdown. 5, 4, 3, 2, 1.
Untuk makluman semua, video persembahan montaj sebentar tadi telah disediakan oleh Puan Adelina Wati binti Mat Yaakob dan Puan Azmiah binti Mahmud. Hadirin dan hadirat yang dihormati, maka tibalah kita ke agenda seterusnya, iaitu Mesyuarat Agung PIBG kali ke-49 bagi sesi 2021-2022. Saya dengan sukacitanya menyerahkan majlis kepada Encik Hafiz Nordin bin Mat Nur untuk menyempurnakan agenda seterusnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Yang Berusaha Encik kami Suhaimi, Pengetua Dato' Indah Wan Ahmad, guru-guru kanan dan juga para ibu bapa sekalian. Sebelum kita mulakan mesyuarat agung untuk PIBG kali ke-48, di sini ingin saya mengucapkan terima kasih atas hadiran semua ibu bapa, guru-guru yang hadir untuk mesyuarat kali ke-48 ini. Mesyuarat agung ni kiranya kali kedua kita melakukan secara dalam talian. Mungkin kali pertama dulu disebabkan kekangan, pengetua. Kekangan. Kali kedua ni sebab kita masih dalam peralihan, kita nak sekolahan pun baru mula. Jadi kita nak memastikan pelajar-pelajar semua dalam keadaan terkawal. Kita tak mahu kerana kita melakukan secara open nanti takut, walaupun telah dibuka, tapi kita masih ambil orang kata precaution yang lebih supaya memastikan anak-anak untuk bermula di sekolah ni dalam keadaan yang baik. Di samping itu juga kita mengharapkan ibu bapa dengan adanya kelonggaran yang dilonggarkan oleh kerajaan, kita pastikan jugalah anak-anak kita sentiasa sihat lah. Yang mana tidak sihat tu pastikan kita membuat ujian, pengesanan supaya ia tidak merebak kepada pelajar-pelajar lain lah. Okay. Untuk laporan tahunan PIBG sesi 2021-22 telah sudah tadi dah. Ini dah sudah. Sudah. Betul lagi. Okey. Telah sepanjang sesi ini PIBG SKM Tiwa telah banyak memainkan peranan dalam membantu pihak sekolah menjalankan programnya. Sepanjang sesi ini juga disebabkan pandemik COVID-19 yang telah melanda negara, PIBG Putra Wan Ahmad hanya dapat mengadakan EJK mesyuarat
EJK PIBG sebanyak 2 kali bagi membincangkan dan juga pelbagai perkara berkaitan dengan kemajuan pendidikan pelajar. Tarikh mesyuarat yang telah diadakan itu adalah mesyuarat kali pertama bermula pada 27 Januari 2022 dan mesyuarat kali kedua 11 Mei pada 2022. Untuk aktiviti PIBG sesi 2021 dan 22, untuk program PIBG, mesyuarat EJK PIBG 21 telah diadakan. Itu juga dengan kecederaan bilik kesihatan, menyewa kanopi untuk penggunaan pelajar masa menunggu ibu bapa, memberi peralatan untuk SOP COVID-19, hadiah persaraan dan juga membeli termometer infrared untuk mengimbas suhu pelajar. Itu yang pada sebelum ni lah, pada tahun sesi sebelum ni yang masa tu diwajibkan lagi lah. Manakala sumbangan juga terbagi pada dua, satu program PIBG dan satu program akademik, iaitu sumbangan modul penceritaan akhir tingkatan 5 bagi pelajar-pelajar yang mengambil pelajaran matematik, matematik tambahan, kesusastraan Melayu, perniagaan dan fizik. Manakala program perkampungan ilmu maya juga sebagai sajik perniagaan dan juga bahan photostat untuk PDPC. Okay. Sebelum memulakan mesyuarat, mungkin kita ada perkara berbangkit ataupun kita nak bentang dan mengesahkan. Okey. Untuk membentangkan dan mengesahkan minit mesyuarat PIBG kali ke-48. Okay, saya serahkan kepada SU kita untuk membentangkan. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya selaku SQ Usaha PIBG bagi sesi 2021-2022 akan membentangkan minit mesyuarat agung PIBG kali ke-48 yang telah diadakan pada 25 September 2021. Okey tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok minit mesyuarat yang kita dah kongsikan pada skrin ya. Okey. Muka surat pertama. Ucapan pengurusi majlis. 2.0 ucapan ketua PIBG. Okay. Muka surat 2, sambungan ucapan yang di-Ketua PIBG. 3.0 ucapan pengetua. Seterusnya muka surat 3. Okey, muka surat 3 adalah sambungan ucapan pengetua. Muka surat 4 juga sambungan ucapan pengetua. Muka surat 5 membentang dan mengesahkan minit mesyuarat kali ke-47. Okay, 5.0 perkara berbangkit. 6.0 membentang dan menerima laporan kewangan bagi tahun 2020-2021. 7.0 perkara berbangkit. 8.0 perbahasan usul. Seterusnya muka surat 6. Sambungan perbahasan usul. Muka surat 7, sambungan perbahasan usul. 9.0 pembubaran EJK PIBG bagi sesi 2020-2021. Muka surat 8, hal-hal lain. Muka surat 9, sambungan hal-hal lain. Dan muka surat 10, mesyuarat ditangguhkan pada jam 11.55 pagi. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada SU kita. Pembentangan tadi telah dibentangkan. Okay, ada sebarang cadangan dan juga sokongan untuk disahkan pada minit mesyuarat yang lepas. Tahun lepas kan? Tahun lepas. Ada? Siapa nak cakap apa? Ada tak? Ada nama? Ada? Okey. Cikgu? Cuma Rasul. Sebagai mengesahkan. Okay. Sokongan? Ada sokongan? Okey. Encik Sandran. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita akan pergi kepada perkara berbangkit. Perkara berbangkit membentangkan dan menerima penyata keuangan. Perkara berbangkit teruslah.
perkara bangkit. Okey. Kepada ibu bapa, ada guru yang ingin bercakap untuk perkara bangkit, boleh buka speaker dan terus ni lah bercakap. Ada tak? Tiada. Kalau tak ada, kita akan pergi ke agenda seterusnya lah untuk membentangkan dan mengesahkan laporan keuangan 2021. 2021 dan juga 2022. Okay, saya terus serahkan kepada kita punya Cikgu Izani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Saya selaku bendahari PIBG sesi 2021 dan 2022 di sini akan membentangkan penyata pendapatan dan perbelanjaan PIBG sesi 2021 bermula 1 Januari 2021 dan berakhir sehingga 31 Disember 2021. Di bawah akaun pendapatan iaitu bagi derma PIBG kutipan adalah sebanyak RM30,651.08. Kutipan bagi derma program peningkatan adalah sebanyak RM17,965.39. Kutipan bagi derma Risda adalah sebanyak RM669.61. Kutipan bagi akaun koperasi adalah sebanyak RM8,633.94. Kutipan di bawah akaun majalah adalah sebanyak RM3,492 dan di bawah akaun badan kebajikan adalah sebanyak RM49,425. Untuk pengetahuan semua hadirin, derma Risda, derma koperasi, majalah dan badan kebajikan adalah akaun tumpang PIBG. Di bawah akaun perbelanjaan, di bawah perbelanjaan akaun PIBG adalah seperti berikut. Menjadikan jumlah perbelanjaan adalah sebanyak RM3,219.40. Di bawah perbelanjaan bagi program peningkatan adalah seperti berikut. Menjadikan perbelanjaan adalah sebanyak RM4,455.15. Di bawah akaun Risda tiada perbelanjaan. Di bawah akaun koperasi perbelanjaan adalah seperti berikut. Menjadikan jumlah perbelanjaan adalah sebanyak RM8,000. Bagi akaun majalah perbelanjaan adalah seperti berikut, iaitu sebanyak RM3,492. Bagi akaun badan kebajikan perbelanjaan adalah seperti berikut. Menjadikan jumlah perbelanjaan adalah sebanyak RM47,525. Seterusnya adalah lebihan pendapatan berakhir sehingga 31 Disember. Bagi lebihan pendapatan, jumlah di bawah akaun PIBG dan peningkatan adalah sebanyak RM40,941.92. Bagi lebihan pendapatan di bawah akaun tumpang adalah sebanyak RM3,203.55 dan menjadikan jumlah keseluruhan lebihan pendapatan adalah sebanyak RM44,145.47. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Izani dari PIBG SMK Tok Indrawan Samad. Seterusnya ada sebarang perkara berbangkit untuk keuangan tersebut. Ya. Kalau ada, ibu bapa boleh terus menggunakan mic di sama ada di handphone ataupun di komputer masing-masing.
Tak ada. Tak ada. Ada. Okey. Kalau tiada, kita akan ke agenda seterusnya untuk pembahasan usul dan cadangan. Okey. Ada pembentangan mengesan dah? Usul yang Ubah dulu ke usul? Bubar dulu lepas tu You akan masuk ni sebagai usul sementara. Okey. Okey, sebelum tu, sebelum kita ke agenda seterusnya, kita akan buat pembubaran EJK PIBG sesi 2021 dan juga 2022. Okey. Dengan ini kita akan membubarkan EJK PIBG 2021 dan 2022. Okey. Saya teruskan serahkan kepada pengurusi sementara. salam sejahtera dan selamat pagi para hadirin sekalian. Saya akan bertindak sebagai pengurusi sementara bagi agenda pelantikan AJK PIBG bagi sesi 2022/2023. Baik, sebelum kita pergi ke agenda pelantikan AJK PIBG baru, suka saya nyatakan sini kita akan buat perbahasan usul yang dibawa oleh beberapa waris ataupun ahli PIBG. Baik, saya akan bacakan beberapa usul yang dicadangkan oleh pewaris. Yang pertama ialah berkenaan dengan prasarana sekolah. Yang pertama, perbaiki tandas pelajar. Usul ini dibawakan oleh Encik Abdul Qahar bin Ajar, anaknya dalam kelas 3K, Muhammad Khair Wafri bin Abdul Qahar. Jadi saya menjemput Tuan Pengetua untuk Baca semua. Baca. Yang kedua, tandas terlalu busuk. Nama pencadangnya ialah Anissa binti Razli, anaknya Nur Syahira binti Alzimi di kelas 2A. Usul yang ketiga, tandas pelajar kurang memuaskan. Usulnya, nama pencadang usul ni Mak Salmi binti Musa, Muhammad Faizal bin Ahmad dalam kelas 3A. Dan juga Masita binti Ali, Zaril Daim bin Zodi di kelas 1I. Jadi saya menjemput Tuan Pengetua untuk memberi maklum balas bagi usul yang saya terbacakan tadi. Silakan. Okey, terima kasih kepada Cikgu Kumarasan. Berkaitan dengan hal prasarana sekolah, iaitu berkaitan dengan tandas pelajar. Untuk makluman ibu bapa, tandas untuk pelajar lelaki untuk yang menampung seramai 800 orang pelajar, kita sekolah hanya mempunyai satu tandas lelaki saja, pelajar lelaki, dan hal ini telah pun saya bawa ke peringkat pembangunan PPD Kintas Selatan supaya kita mohon dibina satu lagi tandas, dan untuk makluman semua masih dalam proses kelulusan pihak PPD Kintas Selatan. Yang kedua ialah berkaitan dengan tandas yang kurang selesa. Kita telah pun berjumpa dengan pihak kontraktor pembersihan kawasan dan bercakap sendiri dengan penyelia pembersihan kawasan tersebut untuk 2 minggu, 2 hari 1 minggu kita akan menggunakan pewangi tandas. Dan pihak pemeriksaan kawasan telah pun mengambil maklum hal ini, dan hal ini kita akan buat nanti selepas daripada bermulanya sesi selepas cuti nanti. Dan kita difahamkan kita telah pun membuat aduan, iaitu pihak kontraktor tidak mematuhi peraturan yang sepatutnya, iaitu mereka hanya membekalkan cecair pembersih yang tidak berbau wangi.
Oleh itu saya telah pun bercakap sendiri dengan pihak PPD supaya hal ini diambil tindakan segera ataupun kita akan memberikan komen beri markah yang rendah kepada kontraktor tersebut. Jawapan itu merangkumi soalan yang kedua dan yang ketiga. Okey. Terus kepada usul yang kedua. Dan usul yang berikut ialah kucing berkeliaran di kantin dan bulu kucing atas meja. Usul ini dibawa oleh Puan Fatma Surya, anak perempuan Shanmugam, anak yang dari 2S, teenage. Jadi saya jemput Butuh untuk memberikan kemalan. Okey, berkaitan dengan kucing yang berkeliaran di kantin dan bulu kucing di atas meja kantin yang disuarakan oleh Puan Fatma Surya, kita akan mengadakan satu mesyuarat dengan semua penyelia kawasan kebersihan untuk mengambil tindakan iaitu menangkap dan membuang kucing-kucing tersebut, yang mana kita sedia maklum bahawa kantin merupakan tempat kucing-kucing ini mencari makan, dan atas sebab-sebab kebersihan dan menjaga kesihatan pelajar-pelajar, kita akan mengadakan opsi menangkap kucing, dan sekiranya kita perlu menggunakan agensi luar seperti bomba dan sebagainya, kita akan hubungi pihak bomba dan seterusnya membuang kucing-kucing tersebut. Dan ini merangkumi kucing-kucing yang berada di makmal, kucing-kucing yang berada di bilik-bilik guru, dan juga kucing-kucing yang berada di kantin. Terima kasih kepada Puan Fatma Surya atas usul tersebut. Baik, usul selanjutnya berkenaan akademik. Yang pertama, adakan grup WhatsApp ibu bapa dan guru kelas bagi pelajar tingkatan 5 supaya ibu bapa mendapat maklumat dari guru kelas tentang aktiviti anak-anak didik. Bukan hanya untuk cikgu sahaja yang WhatsApp, tetapi boleh berkomunikasi secara dua hala dalam grup tersebut, kerana kebanyakan grup WhatsApp hanya guru yang boleh respon, dan kalau ibu bapa bertanya apa-apa perlu WhatsApp secara personal dengan cikgu. Usul ini dibawa oleh Ramla binti Saad, anaknya Siti Nur Ain Hayati binti Hamzah dari kelas 5K. Yang kedua, pantau prestasi pelajar. Pencadangnya ialah Nur Mawati binti Farizal Khairi, anaknya Muhammad Amar Mayat dari 2W. Jadi saya jemput Tuan Ketua untuk memberi sedikit maklumat balas. Panggil Syida, jawab kosong. Syida. Dia lewat. Terima kasih kepada Puan Ramlah binti Saad dan juga Puan Nurmawati binti Farizal Khairi atas usul tersebut. Berkaitan dengan grup WhatsApp grup ni, kita telah pun bercadang pada tahun lepas, iaitu berkaitan dengan membuat WhatsApp group untuk yang boleh kita guna ataupun kita boleh hubung ibu bapa tanpa melalui anak-anak. Sebab apa? Kalau melalui anak-anak ni kadang-kadang pesanan, maklumat yang kita nak sampaikan tu tak sampai kepada ibu bapa. Oleh itu kita akan membina satu WhatsApp group, dan tindakan ni saya akan bincang semula dengan guru-guru ICT saya untuk membolehkan WhatsApp group ini yang pertama kita bina, kalau boleh merangkumi 1,400 orang pelajar dan 1,400 keluarga di dalam WhatsApp group ataupun dalam Telegram. Dan masalah yang timbul ialah sekiranya ada sebarang pertukaran nombor dan sebagainya, hendaklah menghubungi admin supaya kita dapat meneruskan, mengaktifkan WhatsApp group ini. Dan berkaitan dengan soalan yang kedua, usul yang kedua iaitu memantau prestasi pelajar ni, memang alu-alukan usul daripada Nurmawati ini, bukan sahaja prestasi akademik tetapi juga prestasi disiplin pelajar. Sebab masa kini kita memang menghadapi masalah untuk mendapat nombor-nombor telefon keluarga daripada kelas-kelas yang sering
ataupun pelajar-pelajar yang sering melakukan kesalahan. Ini merupakan salah satu daripada cabaran untuk mendapatkan nombor telefon tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya menyeru sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang masalah dengan anak-anak, pembelajaran, disiplin dan sebagainya, terutama sekali kehadiran, tuan-tuan boleh menghubungi saya, menghubungi pihak sekolah untuk mengetahui keadaan sebenar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Dan untuk itu juga, kita juga menjalankan lawatan daripada rumah ke rumah kepada para pelajar yang tingkatan 5, pelajar-pelajar yang akan menghadapi peperiksaan besar SPM, untuk mengetahui keadaan sebenar kenapa pelajar-pelajar, anak-anak tuan-tuan ini tidak hadir ke sekolah. Ini merupakan salah satu cabaran kepada semua sekolah, bukan sekolah kita saja, memandangkan pelajar ini terlibat dengan pekerjaan. Contohnya balik daripada kerja pukul 12 malam, menyebabkan mereka ini sukar untuk tidur, dan seterusnya tidur pada pukul 4 pagi dan menyebabkan sukar untuk bangun pagi. So kita pihak sekolah menyeru supaya kita dapat bekerjasama untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul ini. Sekian, terima kasih. Baik, berikut merupakan usul yang berkenaan Sila. co-curriculum. Yang pertama, cadangan memajukan permohonan sumbangan uniform PKBM ke Markas 2 Brigade Ipoh atau Kem Cangkat bagi ahli PKBM di nama pencadang usul ni ialah Rozani bin Ishaq, anaknya Ain Nuraisha binti Rozaini dari 5 SK1. Jadi saya menjemput Puan Maizat Uzida PK Co-Curriculum untuk memberi sedikit maklum balas. Sila. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, menjawab usul yang dibaca sebentar tadi. Okay, cadangan untuk uniform okay, memohon uniform. Okay, cadangan ini kami akan cuba buatlah nanti Tapi sebenarnya PKBM ni kami dah pernah hubungi pihak PKBM. Dia kata dia akan beri kerjasama yang terbaik, yang sebaiknya jika pelajar kita betul-betul aktif dalam PKBM ni. Okey, maknanya dia kata kalau kita hantar pelajar tu 30 orang, bila buat aktiviti dia nak mesti ada 30 orang. Okey, jadi di situlah kadang tu ada masalahnya sebab pelajar kita ni mula-mula memang dia memang nak sangat masuk tapi bila kita buat aktiviti makin lama makin kurang. Jadi ada masalah sikit di situ. Okey. Tapi insya-Allah lah kami akan cuba maklumkan kepada para pelajar dan nanti kami akan cuba hubungi pihak brigade tu untuk mendapatkan bantuan uniform. Tapi walau bagaimanapun uniform yang akan kalau kita dapat nanti pun uniform tu biasanya kita akan gunakan untuk aktiviti aktiviti sekolah. Okey. Maknanya pelajar-pelajar sebenarnya galakkan mempunyai uniform masing-masing, mempunyai uniform sendiri sebab dia akan dipakai pada setiap hari Rabu. Okey, uniform dia tuan-tuan dan puan-puan boleh beli uniform yang simple saja, t-shirt saja. Okey, boleh beli t-shirt saja dan boleh pakai pada setiap hari Rabu. Yang daripada PKBM pihak brigade tu biasanya mereka akan beri uniform lengkap. Okey. Tapi pelajar-pelajar kita biasanya hari Rabu dia akan pakai t-shirt saja Jadi saya harap ibu bapa bolehlah dapatkan uniform KBM ni di kedai uniform Jadi mudah pada anak-anak tuan-tuan perempuan lah boleh pakai pada setiap hari Rabu. Okey, dan di kesempatan ini juga saya nak maklumkan sikit sekarang ni kita dah mula latihan sukan. Okey, minggu depan kita ada latihan sukan. Okey, jadi saya nak maklum pada ibu bapa, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan balik lambat sikitlah sebab latihan sukan akan bermula pada pukul 3 hingga 5 petang Dan seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan Pengetua tadi, sukan kita insya-Allah akan dilaksanakan pada 24 hari bulan Jun. Bermakna mulai sekarang sehingga 24 Jun agak sibuklah di sekolah kita Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh maklum kepada anak-anak
ya yang mana berbakat, yang aktif ya, ambil peluang ini untuk melibatkan diri dalam pelbagai acara dalam sukan sekolah kita. Ya, dan juga satu lagi, pelbagai pertandingan peringkat daerah akan bermula selepas cuti sekolah nanti. Permainan, ko-akademik ya. Jadi ibu bapa boleh galakkanlah anak-anak untuk ambil bahagian ya, sama ada ko-akademik ataupun sukan. Ya, sebab saya tahu ramai sebenarnya anak-anak yang berbakat dalam bola sepak ya, takraw dan macam-macam permainan ya. Tapi kadang-kadang mereka di sekolah mereka ambil senyap saja ya. Jadi saya merayulah pada ibu bapa, okey, galakkan anak-anak untuk menyertai aktiviti yang dijalankan, aktiviti co-curriculum yang dijalankan di sekolah kita Okey, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Maizatul Jida atas pembalas tadi. Baik, kita sambung dengan usul berikut berkenaan keselamatan. Mohon pihak sekolah buat permohonan dengan pihak JKR Kintas Selatan untuk buat bonggol tempat lintasan pejalan kaki di hadapan sekolah. Usul yang dicadangkan ialah Muhammad Khairi bin Azimi, anaknya dari kelas 2A, Ainul Madya. Jadi menjemput Tuan Pengetua untuk menjawab usul ataupun cadangan dibawa oleh waris. Okey, berkaitan dengan usul keselamatan. Kita memang mengambil berat berkaitan dengan keselamatan pelajar, terutama sekali ketika menggunakan jalan raya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun membuat permohonan kepada pihak Majlis Daerah Batu Gajah. Kita telah membuat surat dan respon yang terakhir masih di dalam untuk dapat kelulusan daripada pihak JKR memandangkan jalan ini adalah jalan persekutuan. So sekarang ni apa yang boleh saya buat ialah kita akan menggunakan sokongan daripada yang berhormat yang di kawasan Batu Gajah ni untuk mendapatkan ataupun menguatkan lagi permohonan sekolah untuk mendapatkan bonggol untuk tempat lintasan pejalan kaki di hadapan sekolah. So saya harap ibu bapa dapat bersabar kerana kes ini melibatkan banyak pihak dan banyak agensi kerajaan yang terlibat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Pengetua. Baik, usul selanjutnya berkenaan makanan minuman. Yang pertama, makanan harus dipelbagaikan. Contoh mi goreng, kuih tiaw goreng, laksa, mi kari dan kuih muih. Harga perlulah berpatutan. Baik, usul ni dibawa oleh Suraida binti Abdul Wahab, anaknya Nurul Dayana dari kelas 3A. Yang kedua, usul yang kedua, menyediakan water cooler untuk kegunaan pelajar. Nama pencadang usul ni Norzila binti Zainal Abidin, anaknya Aiman dari kelas 2A. Jadi saya menjemput Tuan Pengetua untuk memberi sedikit makluman. Encik Azwan ada Azwan? Saya ada. Ya Azwan. Cikgu Azwan ada. Okey. Encik Azwan untuk memberi balas. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab usul ni, saya ingin perkenalkan diri saya, iaitu yang agak baru di sekolah ini. Saya Cikgu Nur Azwan bin Musa. Cikgu Nur Azwan bin Musa daripada Kampar Perak yang menggantikan Cikgu Zainuddin. Dan saya berada di sekolah ini baru dalam 2 minggu. Jadi itu latar belakang tentang sedikit tentang diri saya. Okay, yang pertama tentang usul pelbagai makanan. Yang didapati yang telah saya bincang dengan pihak kantin, memang makanan macam ketiau goreng, mi goreng memang ada disediakan. Tetapi mungkin yang diperhatikan adalah kekurangan. Ya, artinya mungkin mereka sediakan dalam jumlah paket yang agak kurang mencukupi. Lepas ini kita akan bincangkan dengan pihak kantin untuk membanyakkan lagi makanan tersebut dan juga untuk dipikirkan tentang makanan yang melibatkan berkuah
seperti mi kari dan laksa yang mana agak rumit menyediakan, tapi kita akan cuba usahakan dengan pihak kantin untuk menyediakan makanan tersebut dan pelbagaikan lagi termasuk kuih muih, kerana ini merupakan selepas PKP mereka dapat membuka kantin secara terbuka lebih kurang 2 minggu. Dan mereka juga ada, kita pun sedang ketahui tentang masalah kenaikan harga yang agak tinggi, dan macam mana pun kita akan cuba untuk mengawal harga yang dijual oleh pihak kantin supaya tidak terlalu tinggi untuk pelajar-pelajar. Dan juga kita akan cuba untuk membanyakkan lagi jumlah supaya semua pelajar daripada pagi dan petang dapat merasai dan dapat menikmati makanan di kantin. Okay, yang keduanya mengenai water cooler. Water cooler memang telah pun disediakan setahu saya di sekolah ini yang berada di depan bilik guru. Water cooler yang digunakan oleh pelajar-pelajar, dan saya pun telah berbincang dengan Tuan Pengetua. Mungkin kita akan perbanyakkan lagi jumlah water cooler yang diletakkan di tempat-tempat strategik yang kita boleh katakan kita boleh kawal dan boleh kawal pergerakan pelajar, supaya kita tak nak mengelakkan penggunaan water cooler ini menjadi masalah pergerakan pelajar kepada pihak sekolah. Jadi untuk penambahan water cooler tersebut masih dalam, saya bersama Tuan Pengetua masih dalam perbincangan untuk menambah dan menetapkan di mana yang boleh kita letakkan water cooler tersebut. Jadi itu sajalah daripada saya tentang usul-usul yang dicadangkan kepada pihak hal ehwal murid. Sekian, terima kasih. Azwan atas soalan tadi. Baik, cadangan ataupun usul yang akhir sekali berkenaan dasar yang dicadangkan oleh Tuan Pengetua Encik Kamil Suhaimi bin Muhammad Yusof, iaitu mencadangkan supaya sumbangan derma PIBG dan program peningkatan akademik ditetapkan seperti berikut. Peralihan tingkatan 1, 2 dan tingkatan 4 ditetapkan RM50 bagi satu keluarga. Manakala program peningkatan akademik bagi peralihan tingkatan 1, 2 dan tingkatan 4 ditetapkan RM20 bagi satu keluarga. Seterusnya tingkatan 3 dan 5 RM50 bagi satu keluarga untuk sebagai sumbangan derma PIBG, manakala program peningkatan akademik RM30 untuk satu keluarga. Bagi majalah sekolah senaskah ialah RM20 bagi satu keluarga, 12 RM12 bagi satu keluarga. Baik, saya bukakan untuk sokongan. Para hadirin boleh boleh cadangkan sokongan. Ada sebarang sokongan? Saya Puan Edlinawati, ingin ibu kepada pelajar Nur Anis Nabila dari 5PA, ingin menyokong cadangan usul ni. Terima kasih Puan Edlinawati. Sokong. Pencadang, lagi seorang sokong. Okey, Puan Maizatul Sida menjadi penyokong. Jadi dengan rasminya kita sahkan cadangan ataupun usul yang dibawa oleh Tuan Pengetua Encik Kamil. Okey. Baik, nampaknya itu sahaja usul-usul yang kita telah bahaskan tadi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam perbahasan usul dan juga cadangan usul. Baik, sekarang kita akan masuk ke agenda pemilihan ataupun pelantikan ahli AJK PIBG bagi sesi 2022 dan 2023. Hadirin sekalian, sebelum kita mulakan pemilihan AJK PIBG baru, saya suka ingatkan pencadang dan penyokong sila sebut atau typekan nama penuh di ruang chat bagi memudahkan mencatat nama-nama yang disebut ataupun menjadi penyokong atau pencadang. Yang kedua, hanya boleh mengundi sekali sahaja bagi sesuatu jawatan. Baik, undi akan dikira
bagi sebarang masa mengundi itu para hadirin boleh raise hand ya dalam ruang chat box. Bila tekan raise hand itu, biar raise hand itu berada dalam masa lebih kurang 1 minit supaya memudahkan pengiraan undi. Baik, kita akan mulakan dengan pemilihan bagi jawatan YDP PIBG. Hadirin sekalian bolehlah mencadangkan nama calon pilihan anda dan saya bukakan, dipersilakan ya. Ada sebarang pencadang untuk jawatan YDP. Silakan. Ada sebarang pencadang. Baik, perhatian kepada urus setia, tolong ambil perhatian. Pencadang, nama pencadang. Zuraida. Dari Puan Zuraida mencadangkan nama Puan Ramla untuk jawatan YDP. Okey. Cadangan yang pertama untuk jawatan YDP ialah Puan Ramla. Baik, ada sebarang cadangan? Ada sebarang cadangan untuk bagi jawatan YDP untuk dipertandingkan? Kalau tiada, boleh cadangkan untuk ditutup. Jika tiada bantahan, boleh. Saya mencadangkan Puan Sandren, anak lelaki Sundra Raju. Sandaran. Dan cadangkan? Okey, yang cadangan yang kedua untuk jawatan NYDP ialah yang dicadangkan oleh Puan Ramla iaitu Encik Sandaran Lelaki Sundar Raju untuk YDP ya, jawatan YDP. Jadi kita dah ada 2 calon bagi jawatan YDP. Itu Sandaran. Ada cadangan lagi? Senarai kehadiran hari ini untuk parent. Okey, parent untuk perhatian parent boleh merujuk di paparan ya, ada senarai nama kehadiran ibu bapa. Jadi parent boleh, ibu bapa ataupun waris boleh pilih atau bagi cadangan nama untuk jawatan YDP. Silakan. Setakat ni kita dah ada 2 nama, Puan Ramla dan Encik Sandaran. Saya mencadangkan cadangan ditutup. Cadangan untuk cadangannya ditutup. Ada sokongan? Saya menyokong. Okey, cadangan ditutup sebab ada sokongan. Okey, ada bantahan. Jadi kita tunggu Kita tunggu sebab ada bantahan. Kita bagi ruang untuk bagi pencadang. Saya ada sebarang cadangan. Saya mencadangkan Encik Muhammad Suhadi bin Muhammad Kia untuk jawatan YDP PIBG. Baik, cadangan calon yang ketiga untuk YDP yang dicadangkan ialah Encik Said
Nama calon ialah Muhammad Suhaidi. Muhammad Suhaidi. Baik, kita sudah ada 3 calon untuk bertanding untuk merebut jawatan YDP. Jadi kita akan mula, ada sebarang cadangan ataupun cadangan ditutup? Okey, cadangan ditutup. Ada sokongan? Okey, disokong. Okey, cadangannya dah tutup. Kita akan buat pengiraan undi ya. Baik, yang pertama ialah calon yang bernama Puan Ramla. Jadi para pewaris atau ibu bapa yang ingin menyokong, ingin memberi persetujuan untuk dilantik sebagai YDP, tolong raise hand. Kita akan buat pengiraan undian. Dipersilakan sekarang raise hand ya. Bagi calon Puan Ramla sebagai YDP. Raise hand, angkat tangan ya, kena tekan kan. Baik, saya ulang untuk jawatan YDP, calon yang pertama ialah Puan Ramla. Jadi mereka yang ingin menyokong ataupun memberi sokongan kepada beliau, sila raise hand, angkat tangan dalam chat box. Ataupun boleh tulis saya sokong. Baik, urus setia boleh kita pergi ke kedua. Calon yang kedua. Baik, nama calon yang kedua untuk jawatan YDP ialah Encik Sundaran. Okey, Encik Sundaran, para pewaris atau ibu bapa boleh raise hand ya sebagai sokongan ya. Yang angkat tangan raise hand tadi itu boleh letak balik. Jangan letak tangan di situ aja. Ya. Yang dah undi itu raise hand itu tak boleh undi lagi ya untuk jawatan YDP ya. Tolong letak tangan ya, letak tangan. Kita buka kepada mereka yang belum undi lagi. Baik, untuk jawatan YDP iaitu calonnya ialah Encik Sandaran. Okay? Mereka yang ingin memberi sokongan kepada beliau tolong angkat tangan ataupun raise hand dalam chat box. Tolong raise hand dalam chat box mereka yang ingin memberi sokongan kepada Encik Sandaran sebagai YDP. Dipersilakan raise hand, raise hand. Raise hand. Okey, dah tiba masa kita boleh dah urus dia dah kira ya. Okey. Nama calon yang kedua kita dah pun selesai pengiraan undi, kita pergi ke calon yang ketiga. Okey, sebelum kita pergi ke pengiraan undi ya ataupun pada calon yang ketiga, sila letak tangan ya. Letak balik tangan yang dah undi ya tadi. Tolong letak balik ya, letak balik ataupun tick di situ check box ya untuk letak raise hand itu diletak balik. Letak balik. Saya ulang lagi sekali, pengiraan undi bagi calon yang kedua itu dah selesai. Jadi letak balik tangan ya. Raise hand itu tak perlu raise hand lagi, letak balik. Kita pergi ke calon yang ketiga. Saya tengok masih ada raise hand. Tolong kosongkan raise hand ya. Baik, calon ketiga bagi jawatan YDP ialah Muhammad Suhaidi.
Saya bukakan kepada para hadirin, ibu bapa waris untuk raise hand bagi calon ketiga bagi jawatan YDP. Boleh raise hand sekarang. Boleh raise hand bagi calon Muhammad Suhaidi. Pengiraan undi untuk Muhammad Suhaidi sedang dilakukan. Baik, pengiraan undi bagi jawatan YDP telah pun selesai. Kita akan umumkan nama pemenang bagi jawatan YDP. Jadi ini nantilah sekali. Baik, para ibu bapa boleh melihat di paparan kita telah pun memperoleh pengiraan undi, iaitu Puan Ramlah nampaknya mendahului dua-dua calon. Jadi secara rasminya Puan Ramlah telah menyandang jawatan YDP. Tahniah pada Puan Ramlah atas kemenangan sebagai YDP jawatan YDP PIBG bagi sesi 22 dan 23. Baik, bagi jawatan NYDP secara automatik Encik Muhammad Suhaidi akan menyandang jawatan NYDP kerana mendahului Encik Sandran dalam pengiraan undi. Baik, saya ucapkan tahniah kepada Encik Muhammad Suhaidi atas kemenangan sebagai NYDP. Baik, kita teruskan dengan pelantikan AJK, 7 orang AJK ibu bapa. Dia pernah ada anak lagi, boleh tak? Ya, AJK boleh. 7 orang ibu bapa yang mendapat undian tertinggi akan terus menjadi AJK PIBG. Hadirin bolehlah bagi cadangan nama, dipersilakan sekarang. Sekejap, tengah ijaz. Ya, tengah cadang. Assalamualaikum. Saya Puan Azmia mencadangkan AJK ibu bapa dikekalkan. Dikekalkan. Baik, Puan Azmia mencadangkan agar AJK lama dikekalkan. Ada sebarang sokongan? Disokong. Ada bangkangan? Ada bantahan atau bangkangan? Nampaknya tak ada. Tiada bantahan. Baik, nampaknya AJK lama akan dikekalkan bagi sesi 2022 dan 2023. Baik, saya ucapkan tahniah dan sabas kepada ke-7 AJK PIBG bagi sesi baru. Baik, akhir sekali
Juru audit seorang. Juru audit. Baik sekali ya, juru audit bagi ibu bapa. Kita boleh pilih ke macam mana? Anda. Okey. Puan. Cadang. Baik, sebarang cadangan untuk juru audit ibu bapa. Saya mencadangkan Puan Hanita Lee. Puan Hanita Lee. Anita Lee. Hanita Lee. Okey, ada cadangan ya, Puan Anita Lee. Lee. Anita Lee ya. Cadang. Ada sokongan? Okey, ada sokongan. Baik. Cakap terus. Baik, nampaknya selesai sudah pemilihan ataupun pelantikan AJK PIBG bagi sesi 22 dan 23. Baik, ini berikut ni adalah AJK PIBG bahagian guru, AJK PIBG sesi 22, 23 guru. Saya suka ceritanya saya ingin mengumumkan AJK bahagian guru. Setiausaha ialah Puan Rohani binti Abdul Rashid, penolong setiausaha Puan Nur Adani, setiausaha Saranab Puan Jamdatul Zavia, bendahari Puan Iziani, penolong bendahari Puan Nur Jana, AJK guru Encik Amiruddin, Encik Durai Raja, Cik Fu Kawi, Puan Siti Nirani, Puan Raja Nadira. Azanuddin. Amiruddin. Selamat. Baik, yang last sekali adalah juru audit Puan Marlia. Baik, dengan ini saya ucapkan tahniah kepada semua ahli-ahli yang telah dipilih. Baik, kita akan teruskan agenda dengan hal-hal lain. Jadi kalau ada apa-apa hal-hal yang ingin dibincangkan, dipersilakan. Jika ada hal-hal lain boleh bincang di sini ya. Ibu bapa pun kalau nak boleh. Pada hadirin dipersilakan, ibu bapa ke waris ke, kalau nak bincang hal-hal lain boleh kemukakan sekarang. Dipersilakan. Baik, sekiranya tiada sebarang hal nak bincangkan, saya ingin menjemput Puan Ramlah, YDP PIBG bagi sesi 22-23 untuk menyampaikan ucapan penangguhan mesyuarat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menerajui dalam persatuan bapa dan guru untuk kali yang 49. Okey. Saya harap kita mendapat kerjasama semualah daripada pihak ibu bapa dan guru. Itu je lah. Terima kasih untuk semua. Dengan ini maka berakhirlah sudah Mesyuarat Agung PIBG SMK Tun Rawang Selamat kali ke-49. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi menghadirkan diri secara maya atas talian. Susunan kemaafan sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, terima kasih.